Hello, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak teruskan lagi dengan topik yang baru iaitu perdagangan antarabangsa. Okey, apa itu perdagangan antarabangsa? Okey, perdagangan antarabangsa maksudnya ialah kita membuat urusan jual beli dengan sebuah negara antara negara yang lain. Itulah maksudnya perdagangan antarabangsa. Okey, kita tengok dekat dalam buku teks dia kata merujuk kepada urusan jual beli di mana berlaku antara sebuah negara dengan negara yang lain. Maksudnya kita berhubungan dengan negara lain. Okey, so itulah maksud perdagangan antarabangsa. Okey, alright. Apa yang ada di bawah perdagangan antarabangsa? Okey, perdagangan antarabangsa dia melibatkan 3 komponen iaitu import, dan export. Okey, seperti yang kita sedia maklum, export ni maknanya kita menjual barang. Import ini ialah kita membeli barang. Okey, import pula ialah kita membeli, kita ekspor bahan mentah dan kita membuat dia jadi barang akhir dan akhirnya kita import. Akhirnya kita ekspor. Okey. So import dia melibatkan 2 ekspor dan import. Okey, mula-mula kita import bahan mentah dari negara lain. Contohnya kita nak buat kereta, kita tak ada besi. Jadi kita import besi tu dari negara lain dan kita menghasilkan dia jadi kereta dan akhirnya barang yang dah siap tu kita ekspor. Okey, itulah maksud import. Okey, import ini kita beli barang. Ekspor kita jual barang. Okey? Alright. So inilah 3 komponen di bawah perdagangan antarabangsa. Okey, so hari ni apa yang kita nak belajar ialah sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Okey, kita tengok sebab-sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Ada berapa? Okey, tengok. Okey. Alright. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sebab So kita akan pergi satu persatu sebab hari ini. Kita akan huraikan satu persatu sebab wujudnya perdagangan antarabangsa. Apa yang dimaksudkan sebab? Okey, kenapa tu wujudnya perdagangan antarabangsa? Kalau kita sedia maklum bahawa perdagangan antarabangsa ni dia dah berlaku lama dah pun. Betul tak? Dia dah berlaku sebelum merdeka lagi dah berlaku. Zaman zaman Kesultanan Melayu, Melaka pun dah berlaku dah. Di mana urusan perdagangan dilakukan dekat, kalau dulu kita buat dekat Melaka kan, dekat pelabuhan Melaka. Okey, dengan datangnya pedagang-pedagang kan. Okey, tujuan kita buat tu sebab kenapa kita nak kena buat perdagangan antarabangsa ni? Kenapa wujudnya perdagangan antarabangsa ni? Okey, itulah yang kita nak belajar hari ini. Sebab kalau secara general ni, kalau kita fikir kenapa kita nak kena buat perdagangan antarabangsa? Sebab ada barang yang tak ada kat negara kita. Sebab tu kita terpaksa beli barang tu dari negara lain. Okey, itulah sebab dia. Okey, alright. So yang pertama kita tengok sumber semula jadi yang berbeza. Okey, sumber semula jadi. Okey, sumber semula jadi ni benda-benda yang asal dekat negara tu yang tak ada dekat negara lain. Okey, yang memang semula jadinya ada kat negara tu je. Contohnya macam minyak. Minyak ni benda semula jadi kat negara tu je. Dekat negara lain tak ada. Okey, kita berdagang dengan negara tu sebab kita nak minyak. Okey, kita nak beli minyak. Okey, seterusnya iklim dan jenis tanah yang berbeza. Iklim ni dan jenis tanah ni dia akan mempengaruhi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan ni dia bergantung kepada iklim dan juga jenis tanah. Okey, dan seterusnya budaya masyarakat. Okey, bagaimana budaya masyarakat itu mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Okey, seterusnya adalah tingkat kecekapan pengeluaran. Bagaimana kecekapan dia dalam mengeluarkan satu barang tu menyebabkan orang nak beli barang dengan dia. Kenapa kalau cekap orang nak pergi beli barang dengan negara tu. Okey, seterusnya harga faktor. Okey, harga faktor kat sini dia merujuk kepada kos pengeluaran. Okey,
Alright, so dia merujuk kepada teknik pengeluaran. Kalau teknik pengeluaran, kalau kita pernah belajar sebelum ni, dari dua, teknik pengeluaran buruh dan juga modal. Okay, bagaimana teknik-teknik yang digunakan ini mempengaruhi sesebuah negara itu untuk menjalankan urusan perdagangan antarabangsa. Dan akhir sekali adalah cita rasa pengguna. Cita rasa pengguna ni lah yang cikgu cakap tadi. Ada barang yang ada dekat negara kita yang tak ada dekat negara kita, which is memang kita perlu beli benda tu dari luar negara. Okay, itulah sebab cita rasa pengguna yang berbeza-beza kan. Jadi untuk penuhi cita rasa tu, kita kena beli barang dari negara lain. Sebab itulah wujud perdagangan antarabangsa. Okay, kita tengok sebab yang pertama. Sebab yang pertama ialah, okay, sebab yang pertama ialah, kita tengok, alright, okay, sumber semula jadi. Okay, macam cikgu cakap tadi, contoh cikgu bagi tadi adalah minyak petroleum. Okay, sumber semula jadi ni yang dianugerahkan oleh Tuhan. Setiap negara itu berbeza-beza kan. Macam Malaysia ni, kita ada biji timah dulu. Okay, macam Brunei ni kaya dengan simpanan petroleum. Macam Afrika Selatan kaya dengan simpanan emas dan belian. So Malaysia mungkin nak beli emas belian dekat Afrika. Mungkin mungkin Brunei berminat nak beli biji timah sebab dekat Brunei tak ada biji timah. Dekat Malaysia tak ada emas, tak ada belian. So kita menjalankan urusan perdagangan ini sebabkan sumber semula jadi yang berbeza, yang berbeza-beza ikut negara. Okey, bila dia berbeza-beza ni yang menyebabkan ada negara yang tak ada benda tu, jadi dia orang perlu membeli dari negara lain. Okey? Alright, so di situlah berlakunya hubungan perdagangan antara bangsa. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, iklim dan jenis tanah. Okey, macam cikgu cakap tadi, iklim dan tanah ni dia akan mempengaruhi hasil keluaran pertanian dan perhutanan. Ataupun pertanian ni lebih kepada sayur-sayuran, buah-buahan kan. Perhutanan macam kayu-kayu kan. Okey, sebab jenis iklim dengan jenis tanah ni dia beza-beza ikut negara. Kalau negara yang sejuk, dia boleh menghasilkan buah-buah seperti strawberry, tomato, banyaklah macam teh kan. Tapi kalau negara yang panas, diorang boleh hasilkan bawang, diorang boleh hasilkan kentang, diorang boleh hasilkan, okey, dia mengikut jenis tanah dan iklim. Betul tak? Okey, contohnya kita tengok kat Malaysia kan, Malaysia. Okey, Malaysia ni dia ada tanah laterit dan gambut. Dia menyebabkan dia sesuai untuk tanam kelapa sawit. So manakala dekat iklim Mediterranean adalah sesuai untuk menanam buah-buahan seperti citrus, buah-buahan citrus seperti apple, anggur dan strawberry. So ini yang menyebabkan berlakunya perdagangan antarabangsa. Sebab dekat Malaysia kita ada kelapa sawit. Dekat Australia contohnya, diorang ada apple, anggur, ada strawberry. Jadi kita boleh menjalankan hubungan perdagangan antarabangsa. Okey, Australia dia keluarkan buah-buahan, Malaysia keluarkan kelapa sawit. Jadi sekiranya Australia perlukan kelapa sawit, dia boleh beli dengan Malaysia. Sekiranya Malaysia memerlukan buah-buahan, dia boleh beli dengan Australia. So inilah contoh bagaimana iklim dan jenis tani itu mempengaruhi, menyebabkan kita nak buat nak berdagang dengan negara lain. Okey. Alright, seterusnya adalah tingkat kecekapan pengeluaran. Okey. Tingkat kecekapan ni, kecekapan maksudnya dia nak menghasilkan sesuatu barang itu dengan kaedah yang paling cekap. Okey, digunakan kaedah yang paling cekap, jadi dia boleh keluarkan barang itu dengan kos yang sangat rendah. Ini menyebabkan barang itu boleh mendapat permintaan dari negara lain. Okey, instead of kita buat barang tu, kita nak buat sendiri, kita tak boleh sebab kos sangat tinggi. Jadi kita membeli dari negara lain yang boleh menghasilkan barang itu dengan harga yang lebih murah berbanding negara kita. Okey, disebabkan dia membuat penghususan. Penghususan ni maknanya dia fokus, kalau dia buat kereta je. Kalau dia buat barang plastik, dia buat barang plastik je.
Kalau dia buat pertanian, dia keluarkan kelapa sawit je. Maknanya bila dia keluarkan secara banyak, dia keluarkan banyak-banyak, kos untuk menghasilkan satu unit itu menjadi murah sebab dia telah buat penghususan.